Hai semua, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi tentang matematik tingkatan 1, bab 4 nisbah, kadar dan kadaran, iaitu melibatkan subtopik 4.2 kadar. Dan kita akan lihat satu standard pembelajaran, iaitu 4.2.1, menentukan hubungan antara nisbah dan kadar. Dalam video sebelum ni, kita dah lihat tentang apakah yang dimaksudkan dengan nisbah. Okey, dan nisbah ialah perbandingan di antara dua kuantiti yang sama unit. Okey, dan kita akan lihat pula apakah dia kadar. Okey, kadar ialah nisbah khas yang melibatkan dua kuantiti yang berbeza unit tetapi saling menghubungkaitkan antara satu sama lain. Okey. Biasanya kadar boleh dipermudahkan dan dinyatakan dalam bentuk nisbah. Dan unit kadar kita boleh tukarkan kepada unit-unit lain yang setara. Okey, contohnya kadar RM22.50 per 900 gram boleh ditulis dalam bentuk RM22.50 per 900 gram ataupun RM22.50 per 0.9 kilogram. Okey, kita boleh tukar dalam unit yang setara. Okey, jadi apakah hubungan di antara nisbah dan kadar? Okey, iaitu nisbah ditulis dalam unit yang sama, kadar ditulis dalam unit yang berbeza. Jadi kadar ni ialah nisbah khas. Okey. Kita akan lihat satu persatu cara untuk menulis kadar dalam bentuk nisbah A per B. Okey, kita lihat situasi yang pertama. Contoh telah diberikan di sini. Okey, sebuah kereta bergerak sejauh 285 km dalam tempoh 3 jam. Okey, bila ditulis dalam bentuk nisbah tetapi dalam unit yang berbeza, iaitu 285 km per 3 jam. Jadi di sini kuantiti yang terlibat ialah jarak dan masa dan unit ukuran yang terlibat ialah kilometer dan jam. Okey, kita lihat yang kedua ni, sebatang pokok tumbuh 24 cm dalam tempoh 4 bulan. Jadi kita tulis dalam bentuk nisbah 24 cm per 4 bulan. Jadi kuantiti yang terlibat di sini ialah tinggi, okey, dan juga masa. Dan unit yang terlibat ialah sentimeter dan bulan. Okey. Seterusnya, jisim bayi bertambah 1.3 kg dalam tempoh masa 60 hari. Jadi 1.3 kg per dengan 60 hari. Jadi kuantiti yang terlibat di sini ialah jisim dan juga masa. Okey, ini kuantiti. Jadi unitnya ialah kilogram dan juga hari. Okey, boleh faham ya? Dan yang terakhir ni, denyutan nadi karim ialah 75 kali seminit. Jadi nisbah dalam bentuk A per B ialah 75 kali. Okey, seminit maksudnya 1 minit. Okey. Dan kuantiti yang terlibat di sini ialah bilangan denyutan dan juga masa. Dan unit ukuran yang terlibat ialah kali untuk bilangannya dan juga minit untuk masa dia. Jadi di sini kalau kamu perhatikan apakah kaitan di antara nisbah dan kadar. Okey, kadar boleh ditulis dalam bentuk nisbah. Okey, jadi perbandingan nisbah ni kita sebut sebagai kadar. Kenapa kita sebut sebagai kadar? Kerana melibatkan dua kuantiti yang berbeza unit. Kalau kuantiti tu sama unit, kita akan sebut dia sebagai nisbah.
Okey, boleh faham ya? Okey, seterusnya kita lihat latihan yang berikutnya. Okey, yang ni cikgu ambil latih diri 4.2a dalam buku teks muka surat 83. Jadi kamu boleh rujuk lah. Sambil-sambil tengok video cikgu, kamu boleh rujuk. Okey, soalan pertama, nyatakan kadar dan dua kuantiti termasuk unit yang terlibat dalam setiap situasi berikut. Okey, tambang kereta api untuk 2 orang penumpang dewasa dari Johor Bahru ke Kuala Lumpur ialah RM154. Jadi kita nak tulis dalam bentuk kadar, maksudnya kita tulis dalam bentuk nisbah A per B. Jadi apa-apa nilai boleh jadi A dan juga B. Jadi di sini kita ada dua pilihan. Okey, sama ada kita nak tulis dahulu 2 orang per dengan RM154 ataupun kita boleh juga tulis RM154 per 2 orang. Okey, dua-dua pun boleh tulis Yang penting bila kadar tu maksudnya 2 unit yang berbeza. Jadi apakah kuantiti yang terlibat di sini? Iaitu yang pertama ialah jumlah wang dan unit yang terlibat ialah RM, dan yang kedua ialah bilangan penumpang. Okey, bilangan penumpang dalam unit orang lah. Okey, ini soalan A. Okey, seterusnya kita lihat soalan yang kedua. 20 liter air mengalir keluar dari sebuah tangki setiap kali dipam. Okey, jadi yang terlibat di sini ialah 20 liter dan kali dipam. Jadi untuk menulis kadar, senang saja Kamu ambil je 20 liter per dengan 1 kali. Okey, 20 liter setiap kali dipam. Maksudnya 20 liter per 1 kali. Dan kuantiti yang terlibat di sini ialah isi padu dalam unit liter, dan juga yang kedua kuantiti yang terlibat ialah bilangan kali pam. Okey. Jadi tu soalan B. Terlihat soalan C. Yuran tuition Hariri ialah RM240 untuk 4 mata pelajaran. Jadi kita terus boleh tulis kadar sama dengan RM240 per dengan 4 mata pelajaran. Okey, jadi kuantiti yang terlibat di sini yang pertama ialah jumlah wang, iaitu dalam unit RM, dan juga yang kedua yang terlibat ialah bilangan mata pelajaran. Okey. Kita lihat pula soalan yang berikutnya. Okey, soalan berikutnya. Baja yang digunakan di sebuah kebun seluas 10 hektar ialah RM500. Okey, jadi kita tulis kadar sama dengan 10 hektar per RM500. Okey, kuantiti kita lihat pada ayat dia, iaitu luas. Okey, luas dalam unit hektar. Okey, dan RM tu maksudnya jumlah wang lah. Jumlah wang dalam unit RM. Okey, boleh ya? Ni cara untuk menulis kadar dan menyatakan kuantiti termasuk unit yang terlibat dalam kadar tersebut. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, jadual di sebelah menunjukkan kelajuan dua objek, iaitu objek A dan B. Tukarkan unit ukuran untuk menentukan objek yang bergerak lebih laju. Okey, jadi di sini dia beri dua kadar dan dia suruh tentukan objek mana yang lebih laju.
Jadi di sini perlunya untuk kamu tukar kepada unit yang sama supaya mudah untuk kita membuat perbandingan. Okey. Jadi untuk objek A, okey, cikgu tulis dahulu untuk objek A 25 meter per saat. Okey, ataupun bila kita tulis dalam bentuk A per B sebenarnya 25 meter per saat tu maksudnya per 1 saat. Okey, per 1 saat. Okey, jadi kita lihat objek B diberi dalam unit yang berbeza, iaitu 8 km per jam. Okey, jadi cikgu tukar kepada bentuk nisbah A per B, 8 km per 1 jam. Jadi kalau kamu perhatikan di sini, yang ni meter, yang ni kilometer. Okey, yang ni saat dan yang ni jam. Apa perlu kita buat? Kita perlu samakan unitnya. Jadi daripada unit yang besar, kita akan tukar kepada unit yang lebih kecil. 8 kita akan darab dengan 1000 untuk kita tukar kepada meter. Dan juga, okey, darab dengan 60 kita baru dapat minit. Darab lagi 60 untuk kita dapat saat. Okey, boleh faham ya? Ni ukuran asas yang kamu dah belajar lah. Jadi kita akan dapat 8000 meter per dengan 3600 saat. Dan kita lihat kita boleh permudahkan ataupun kita bahagilah. Dan bila kita bahagi 8000 kita bahagi dengan 3600, kita dapat 2.22 meter per saat. Okey, apa maksud kadar ni? Kadar ni maksud dia dalam masa 1 saat, objek ni boleh bergerak 2.22 meter. Dan objek A tadi dalam masa 1 saat boleh bergerak sejauh 25 meter. Dan soalan kita bertanya objek mana yang bergerak lebih laju. Jadi jawapannya objek A bergerak lebih laju. Okey, cikgu harap kamu boleh faham ya. Kerana untuk membandingkan di antara dua objek ataupun dua benda, dua kadar, kita perlu samakan unit kadarnya untuk kita mengenal pasti yang mana lebih laju. Okey. Jadi yang ni contoh yang pertama. Seterusnya kita lihat soalan yang terakhir. Gisem per unit luas sejenis kepingan logam ialah 3 kg per meter persegi. Nyatakan kadar itu dalam gram per 100 cm persegi. Okey, yang ni dia suruh kamu tukar unit. Okey, yang dia bagi ialah 3 kg per meter persegi. Okey, per meter persegi ni maksudnya per 1 meter persegi, iaitu 3 kg per dengan 1 meter darab 1 meter. Okey, meter darab meter dapat meter persegi. Jadi sekarang ni kita akan tukar kepada gram per 100 cm persegi. Jadi kilogram kita akan tukar pada gram dan meter kita akan tukar kepada sentimeter. Okey, jadi 3 kita darab dengan 1000, kita akan dapat unit gram. Dan juga meter, 1 meter ialah 100 cm. Okey, darab dengan 100 cm. Jadi kita akan dapat 3000 gram per dengan, okey, yang ni kita darab ya. Jadi 4 sifar di sini. Okey, 1, 2, 3, 4. 4 sifar cm persegi. Jadi sekarang ni dia nak dalam 100 cm persegi saja, 100. Jadi kita potong 2, permudahkanlah. Dan kita akan dapat jawapannya iaitu 30 gram per 100 cm persegi. Okey, jadi ni ialah kemahiran menukar unit asas. Okey, jadi selesai untuk beberapa contoh latihan untuk
kadar. Dan cikgu ingatkan sekali lagi, beza nisbah dan kadar ialah kadar ni ialah melibatkan perbandingan di antara dua kuantiti yang berbeza unit. Okey, seperti biasa, sekiranya ada apa-apa soalan, bolehlah ditulis di ruangan komen. Berminat dengan video-video yang cikgu kongsikan? Jangan lupa untuk like, share, komen serta subscribe. Terima kasih.